Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Cikgu Najib. So untuk kelas pagi ini pukul 10.30 pagi bersama dengan kelas Sains 4 Songket daripada Sekolah Seni Malaysia Johor. So pada kelas pagi ini kita nak buat sedikit latihan berkaitan dengan tajuk yang baru sahaja kita pelajari pada minggu lepas, iaitu 10.2 radikal bebas dan 10.3 antioksidan. So seperti yang awak semua tahu, apakah itu radikal bebas? Radikal bebas ni adalah atom ataupun molekul yang kekurangan elektron. So bila dia tak cukup elektron, apa yang dia suka buat? Dia suka attack orang lain lah. Dia suka attack sel ataupun molekul lain sebab dia tak cukup elektron. So apabila dia cenderung untuk serang molekul ataupun sel lain, so ini boleh membahayakan tubuh badan manusia. Okey, jom kita tengok sedikit secara surface dia. Apakah itu radikal bebas yang pernah kita belajar pada minggu lepas ya? So ini adalah tajuk 10.2 iaitu radikal bebas. Okey, definisi dia tadi cikgu dah pernah sebut. So apakah kesan dia? Kesan dia boleh menyebabkan proses pengoksidaan berlaku dengan cepat jugalah sebab pengoksidaan ni adalah tindak balas kimia yang berlaku apabila bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Proses pengoksidaan berlaku semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Itu dia. Proses pengoksidaan berlaku semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Jadi awak kena elakkan proses pengoksidaan ni. Tetapi proses pengoksidaan ni berlaku semakin kita tua, pengoksidaan ni memang akan berlaku. Sebab itulah dalam kosmetik dia ada banyak produk-produk antioksidan. Di dalam pemakanan awak juga, awak perlu mengambil makanan-makanan yang sihat dan mengandungi bahan antioksidan. Sebagai contoh, apa dia? Banyaklah. Kita ada contoh yang paling senang adalah vitamin C, iaitu buah-buahan yang masam. Sebab vitamin C ataupun nama lain dia adalah asid ascorbic. So bila kita sebut tentang asid, maka ia berasa masam. Jadi apa-apa saja yang masam, terutamanya buah-buahan, maka dia mengandungi vitamin C. Mostly kebanyakan. Okey. Radikal bebas yang terlalu banyak di dalam badan akan menjejaskan kesihatan manusia. Radikal bebas juga dia cenderung untuk menyebabkan manusia itu menghidap kanser. So untuk mengelakkan radikal bebas ni, pengambilan makanan yang sihat itu penting selain daripada menjaga kesihatan. So kita tengok apakah kesan radikal bebas. Dia boleh menyebabkan penyakit seperti kardiovaskular. Apakah itu penyakit kardiovaskular? Kardiovaskular ni bermaksud adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung lah dan juga salur darah. Kardio tu adalah daripada perkataan otot jantung, iaitu kardiak. Vaskular itu adalah salur. Jantung dia mengepam darah ke dalam salur, iaitu arteri, vena dan juga kapilari. So dekat sini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular ni dia sangat-sangat membahayalah dan dia disebabkan oleh antara faktor dia adalah kandungan radikal bebas yang terlalu tinggi di dalam badan. Apabila radikal bebas ini terlalu tinggi di dalam badan juga, dia boleh menyebabkan buah pinggang kita gagal untuk berfungsi. Sebab apa? Sebab buah pinggang kita dah overwork. Dia dah overwork sebab dia ialah yang terpaksa menyingkirkan radikal bebas ni. Buah pinggang fungsi dia adalah untuk menapis dan menyingkirkan bahan buangan. Tetapi radikal bebas yang terlalu banyak pada usia muda menyebabkan buah pinggang kita overwork lagi sebelum mencapai usia dia. Sepatutnya jangka hayat buah pinggang untuk 70 tahun, tetapi awak dah guna habis fungsi buah pinggang umur 20 tahun lagi. Itu berbahaya. Selain daripada itu, radikal bebas dia menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut. So ini awak tengok aja dalam iklan-iklan kat TV seperti SK2. SK2 produk kecantikan kan, mesti awak pernah dengar. So dia ada banyak antioksidan. So bila dia banyak antioksidan tu, dia kata boleh menyebabkan awak punya berkedut-kedut pada wajah wanita tu tadi, dia boleh menjadi tegang balik kan, menjadi cantik balik sebab dia ada antioksidan. So inilah dia punya faktor yang menyebabkan apakah
radikal bebas ni bagaimana radikal bebas ini boleh terjadi. Faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan manusia, sebagai contoh apa dia? Iaitu ketika proses metabolisme dan juga ada keradangan berlaku pada sel darah putih. So proses metabolisme juga dia boleh membebaskan radikal bebas mengikut pemakanan awak. Awak banyak makan makanan yang karbon. So ketika karbon tu tadi, karbon ni contohnya adalah bahan makanan yang bakar lah. Awak bakar menggunakan arang kayu, arang batu. So bila awak bakar menggunakan arang ni tadi, kemudian dia masuk ke dalam tubuh badan. Tubuh badan akan metabolitekan makanan awak tadi dan dia akan menghasilkan radikal bebas. Sebab makanan kita yang kita makan tu tidak beberapa bagus lah. Maksudnya macam tu. Selain daripada tu, dia juga boleh berlaku disebabkan oleh keradangan sel darah putih. Sel darah putih juga dia boleh menghasilkan radikal bebas dalam situasi-situasi yang tertentu. So ini kita panggil dia sebagai faktor dalaman sebab dia berlaku di dalam tubuh badan. So ada faktor yang daripada luar. Awak sihat, dalaman awak sihat, makan sayur, makan buah-buahan. Sel darah putih, antibody pun power. Vaksin ambil, tak pernah miss. Tetapi awak mendapat juga simptom-simptom orang yang terkena radikal bebas. Kenapa boleh terdapat perkara-perkara yang macam ni? Sebab dia ada faktor luaran juga yang menyumbang kepada penghasilan radikal bebas yang boleh memberi kesan kepada awak. Sebagai contoh, kita ada pada sinar ultra ungu. Seperti yang awak tahu kan, ozon semakin nipis. Ultra ungu dapat menembusi ozon dengan sangat mudah pada zaman sekarang ni. Selain daripada tu, awak ni duduk dekat kawasan yang ada kilang yang membebaskan pencemaran yang banyak. Sisa toksik juga dibebaskan oleh kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Dan awak duduk berhampiran dengan situasi yang seperti ini. Contohnya di Pasir Gudang. Kan kita pernah ada kes Sungai Kim Kim dan sebagainya. Selain daripada tu, awak juga smoking. So smoking tu ada banyak radikal bebas sebenarnya yang boleh dibebaskan. Okey, selain daripada tu, dia ada sinaran mengion. Sinaran mengion ni maksudnya terdedah kepada sinar-sinar seperti X-ray. So ini contoh-contoh faktor luar. Bukan datang daripada dalam badan. Awak perfect. Orang luar yang menyebabkan awak terpaksa menerima radikal bebas tersebut. So untuk mengelakkan radikal bebas ni semakin menjadi-jadi dan memberi kesan kepada tubuh badan awak, pengambilan bahan antioksidan semula jadi ataupun daripada industri adalah sangat-sangat penting. Okey, kita tengok. Apakah bahan-bahan antioksidan? Bahan-bahan antioksidan ni diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan pengoksidaan. Sebab pengoksidaan membebaskan radikal bebas. Nak lambatkan pengoksidaan. Nak lambatkan, awak perlukan antioksidan. So ini contoh-contoh bahan-bahan yang ada antioksidan banyak. Kita ada beta carotina yang biasanya kita jumpa dalam makanan-makanan berwarna merah seperti ubi keledek, lobak dan juga mangga. Okey, kita ada sumber daripada lutein. Lutein ni dikaitkan juga dengan mata yang sihat lah sebab sayur yang berwarna hijau. Sayur yang berwarna hijau ni banyak vitamin B dan juga ada juga antioksidan yang daripada nama lutein. Okey, kita ada lycopene. Lycopene adalah bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buahan. So nampak tak dekat sini? Dekat mana awak nak mengelak jadi penuaan tu? Awak nak melambatkan proses penuaan ataupun pengoksidaan? Makan buah-buahan, makan sayur. Tu yang penting. Ada ke daging kat sini? Tak ada kan? Daging tu perlu juga, tetapi dia tidak menyumbang kepada bahan antioksidan ni lah. Okey, vitamin C. Inilah yang paling normal yang kita tahu. Vitamin C memang melambatkan proses pengoksidaan dan penuaan. Kalau awak nak tahu, kalau perempuan dia selalu kan, kita inject vitamin C sini, kita inject vitamin C sini. Kita masukkan vitamin C dalam salur darah kan. Banyak nanti kulit dia putih, macam tu jadi muda je. Tu contohlah tu. Sebab badan-badan dia penuh dengan antioksidan. Tetapi bila awak terlebih, adalah kesan-kesan dia. Okey, vitamin E juga ada bahan antioksidan dia. Vitamin E ni kita dapat daripada mana tu? Kacang-kacang soya, minyak zaitun, minyak jagung, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pun bagus, ada antioksidan. Tapi jangan minum minyak kelapa sawit. Minum minyak kelapa sawit, lainlah penyakit yang awak dapat. Sebab kandungan lemak yang berlebihan dalam badan menyebabkan awak obesity.
Okey. Okey, kita tengok dulu sedikit bahan aktif dalam produk kesihatan. Apakah itu bahan aktif dalam produk kesihatan yang macam cikgu cakap tadi lah. Okey, dalam produk-produk kesihatan, terutamanya produk-produk kecantikan, dia ada komponen tertentu di mana produk itu mempunyai kesan terhadap penyembuhan dan pencegahan penyakit. Itulah bahan-bahan aktif dalam ubat-ubatan tu tadi. Dia ada bahan yang boleh mencegah penyakit. Sebagai contoh, dia ada antioksidan lah. Vitamin C, contohnya dalam gambar ni, vitamin C. So, dia ada antioksidan, boleh menyembuhkan penyakit ataupun mencegah pengoksidaan. Okey, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey, kadang-kadang boleh memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Kadang-kadang dia juga boleh membahayalah. Contohnya pengambilan vitamin C secara overdose, melebihi had yang ditetapkan oleh doktor ataupun klinik. Sebab pengambilan yang berlebihan juga boleh menyebabkan lain lah. Contohnya vitamin C ni popular dalam musim COVID-19 ni. So, pengambilan yang terlalu banyak daripada vitamin C ni boleh ada simptom seperti cerit berit, pening kepala, macam tu Okey, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Ini biasalah kita akan gunakan pil-pil yang ada vitamin menjadi pelengkap. Ni kalau awak tengok dekat gambar ni ada macam-macam warna. Dia warna hijau ni. Ni mungkin yang tadi tu sayur warna hijau. Warna kuning ni mungkin vitamin C kan. Ni macam-macam vitamin ada. Tetapi kalau kita tengok, kita dah ada multivitamin. Pil multivitamin. So, satu pil dalam tu ada banyak vitamin. Terpulanglah kepada awak untuk mengambil produk kesihatan ataupun mengambil bahan-bahan semula jadi. Nak makan buah-buahan dan sayur atau nak makan pil. Awak takut makan sayur, takut makan buah, makan pil. Tetapi adalah kesan-kesan sampingan kalau kita mengambil bahan-bahan sintetik ini. Kena ingat Okey, itu sahaja. So, apa yang cikgu nak awak buat nanti pada kelas awak pada pagi ini, cikgu nak awak selesaikan gerak kerja. Gerak kerja, kita tengok sekejap Selesaikan gerak kerja tetapi dalam bentuk interaksi digital lah Okey, so ini dia buku kerja 55 dan 56. So dalam ni nanti cikgu akan bagi link untuk ke Classgeek ni. So mudah sahaja menggunakan Classgeek. Ya betul, awak memang ada buku ni. Awak boleh buat dalam buku ni dan buat juga secara digital pada link yang cikgu akan bagi nanti Bagi cikgu sekejap beberapa saat nak check balik. Okey, gerak kerja 54 dan 55 54 dan 55. So dia ada 3 helai slide pada Classgeek ni nanti. So jangan buat satu saja sebab dia ada 3 ni. Awak tengok dekat sini ada 3. So soalan pertama dia minta awak gariskan jawapan yang betul. Awak baca, awak boleh rujuk buku teks tadi. Lepas tu awak gariskan pada jawapan yang betul. Dekat sini dikata radikal bebas ialah atom atau molekul yang mempunyai lebih atau kurang elektron. So kalau awak dah tahu, awak tekan yang atas ni. Tengok mouse cikgu, dia ada satu button nama dia add line. So bila ada add line, awak gariskan lah yang mana betul. Adakah lebih ataupun kurang ni betul. Ikut pada awak lah, pada jawapan awak Okey. Sekejap, cikgu nak buang ni. Tak boleh buang lah. Sekejap kita tengok dia. Kenapa dia tak boleh buang? Oh ni dia. Buang tekan tong sampah ni. So nanti dia buang. Okey, ni slide yang pertama. Slide yang kedua tekan next. Okey, slide yang kedua dia minta kita tengok dan tuliskan apakah faktor
yang menghasilkan radikal bebas. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, terdapat dua faktor yang boleh menghasilkan radikal bebas, dalaman dan juga luaran. Okey, dalaman apakah dia? Boleh tengok pada buku teks. Cikgu ada tulis dekat sini supaya awak dapat rujuk dengan lebih mudah. Cikgu cakap, tengok dalam buku teks, page 212, 213. Kalau tulisan awak tu besar sangat, kotaknya kecil, kecilkanlah tulisan tu. Bagaimana nak kecilkan tulisan? Contohnya awak tekan teks dan awak nak tulis. Bila awak nak tulis tu tadi ada tulisan yang kecil ni. Awak dah tulis. Nanti dia ada tambah, boleh besarkan ataupun boleh kecilkan. Kecilkan lagi macam tu. Okey, so nanti awak buat macam tu lah. Okey, lepas tu slide yang ketiga, latihan yang tak akhir, gerak kerja 55, tandakan pada pernyataan yang benar dan pangkal pada pernyataan yang salah. Bulatkan soalan nombor 2 bagi antioksidan jenis lycopene. So tengok balik dalam buku teks tadi, apakah itu antioksidan yang berasal daripada lycopene. Jom kita tengok sekejap. Lycopene So lycopene, lycopene yang nombor 3 ni yang dipetik ni bagai ni antioksidan dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau. Tu dia. So boleh tengok dekat sini. Ada dalam buku teks tu. Tengok je dalam buku teks. Nanti awak dapat PBD TP1. Soalan ni mudah. So PBD dia TP1 lah. Macam tu So kalau kita tengok yang lain, ni kalau awak betul semua ni TP2. Kalau awak dapat tanda tu tadi, awak dapat TP2. Ni pun TP1. So ini TP2. Kalau yang ini TP1. So untuk bahagian ni dia ada TP1 dan TP2 lah. Maksudnya awak boleh memahami lah. Boleh memahami. Okey. Itu sahaja kelas kita pagi ni. Cikgu minta awak tengok balik rakaman kalau awak tak dapat tengok secara premier live pada pagi ini pukul 10.30 pagi. Ataupun awak boleh, lepas tu ada dua tugasan lah. Pertama, menonton video ini. Kedua, buat latihan pada kelas KIK. So itu sahaja kelas kita pada pagi ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp pada cikgu ataupun tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Dan nanti cikgu akan jawab. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.